إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala masih lagi diberi kesempatan untuk kita menambahkan ilmu dan amal dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, insya-Allah hari ini hujan, alhamdulillah. Kita akan meneruskan pengajian daripada kitab Sirah Nabi ataupun Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, seperti mana yang kita maklum sebelum ini adalah kuliah sirah dan juga kuliah untuk kita memurnikan kembali buku-buku terjemahan, khususnya pada buku Sirah Nabi, yang mana kita tahu bahawa kitab Sirah Nabi Ar-Rahiqul Makhtum diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dan juga termasuk dalam bahasa Malaysia, yang mana bahasa Malaysia pula ada beberapa edisi, dan di sana ada kekurangan dan ada kelebihan di setiap cetakan yang diterbitkan oleh setiap penerbit. Dan kita akan jadikan penilaian itu berdasarkan daripada kitab Rahiqul Makhtum yang diterbitkan oleh Darul Wafa, yang mana ia menjadi cetakan yang terakhir yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman. Di sana ada tambahan, di sana ada pengurangan oleh Syekh sendiri. Belum ya. Kita ada slide sikit hari ini macam biasa, sebab pengajian sirah ni kalau dia tak ada slide dia mengantuk ni problem sikit lah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, pada minggu lepas ataupun 2 minggu lepas kita dah masuk pada mukaddimah menceritakan berkaitan tentang asal usul Arab, dan kita fokuskan kepada Arab Musta'ribah, yang mana ia menjadi Arab keturunan Nabi Muhammad SAW. Tak masuk ini reply lah. Dan hari ini insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita, yang mana kita kata hari itu Arab ada terbahagi kepada 3 bahagian: Arab Baidah, Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Dan Arab Musta'ribah adalah Arab daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ia berlokasi pada awalnya Nabi Ibrahim ini di kota Ur, yang mana terletak di tepi barat Sungai Furat dan berdekatan dengan Kufah. Tak di sini. Tak masuk tak apa, kita teruskan. Dan pada minggu lepas juga kita dah masukkan, kita ceritakan berkaitan tentang Sarah dan juga Hajar, yang mana beliau adalah wanita yang baik, yang mana wanita ini disebutkan oleh hadis Nabi SAW tentang kelebihan yang ada pada Siti Sarah. Ni malam kita tak boleh nak masuk ke slide ni tadi, tak apalah, tak ada masalah.
Tak ada masalah, nanti dia jadi lambat sangat pula kan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kita kata hari itu perjalanan Nabi Ibrahim, mula-mula dia daripada kota Ur, lepas tu dia pergi ke Haran. Lepas dia pergi ke Haran, dia pergi ke Palestin. Selepas dia pergi ke Palestin, dia pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir ataupun kota-kota yang berdekatan dengan Palestin. Dia pergi ke Mesir. Dan di Mesir dia jumpa dengan raja yang orang kata apa, raja yang jabbar. Disebutkan di dalam hadis bahawa dia adalah raja yang jabbar, raja yang kejam. Dan juga selepas itu di situ juga Raja Al-Jabbar tadi, Raja Fir'aun tadi, dia bagi anak dia sendiri yang bernama Hajar kepada Nabi Ibrahim AS. Maka apabila dia bagi kepada Nabi Ibrahim AS, maka kita kira sebagai Hajar tadi berkahwin dengan Nabi Ibrahim. Kemudian disebutkan di dalam buku kita, kemudian Ibrahim kembali ke Palestin. Dia balik ke Palestin. Ini sambungan daripada kisah kita dan sambungan kepada pengajian kita. Kemudian dia balik ke Palestin. Allah murniakan cahaya mata hasil perkahwinannya dengan Hajar, iaitu Ismail. Sarah waktu itu tak beranak lagi, ataupun tidak melahirkan anak lagi. Maka pada waktu itu Hajar dilahirkan anak yang kita namakan ia sebagai Ismail. Kelahiran Ismail menimbulkan rasa cemburu pada hati Sarah. Sarah rasa cemburu. Maka dalam buku kita disebut, lalu ia mendesak Ibrahim supaya mengeluarkan Hajar bersama puteranya yang masih kecil. Dia mendesak Ibrahim, maksudnya Sarah desak Ibrahim untuk keluarkan. Ibrahim pun membawa mereka berdua ke Hijaz lalu meninggalkan mereka di satu lembah yang kontang. Tak apa. Sekarang ni saya nak masukkan ataupun kita nak buat penjelasan sedikit berkaitan tentang isu Sarah ini. Sarah dikatakan jealous ataupun cemburu. Adakah ini ada di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Sarah ini? Adakah ini satu simbol yang menunjukkan Sarah ini satu orang yang tak bagus? Maka soalan itu ditanya. Sebab sebelum ni kita dah bagi tahu bahawa Sarah ni adalah seorang wanita yang mulia. Seorang wanita yang mulia. Apabila Raja Jabbar tadi dia nak membuat sesuatu kepada Sarah, dan dikisahkan di dalam Sahih Bukhari bahawa Raja Jabbar tu permulaan kisahnya begini. Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Ini dalam Sahih Bukhari. Nabi Ibrahim pergi ke Mesir bersama dengan Siti Sarah. Kemudian bila sampai kat sana, orang tanya, ni siapa ni? Kemudian Ibrahim kata ini adalah saudara perempuanku, sedangkan itu adalah isteri dia. Maka dalam hadis Al-Bukhari juga di dalam riwayat yang lain menyebutkan bahawa Nabi Ibrahim tidak berbohong melainkan pada tiga tempat, dan salah satunya adalah pada ketika itu. Bukan sengaja nak bohong, sebab dalam hadis yang sama menyebutkan Siti Sarah ataupun Sarah ini adalah seorang yang cantik, seorang yang orang kata menawan. Jadinya kalau kita kata ni siapa ni, adik kita okey lagi, isteri kerajaan Mesir pada ketika itu, Fir'aun Mesir pada ketika itu, dia nak ambil kesempatan. Maka cubaan demi cubaan, maka akhirnya Fir'aun itu berjaya bawa Siti Sarah tadi pergi ke istana dia, dan dia nak buat sesuatu yang jahat. Dia pegang Sarah. Bila dia pegang Sarah tu, tiba-tiba dia tak boleh bergerak. Ajaib juga cerita ni. So, tadi macam cerita hebat juga lah kan. Tapi dalam hadis Sahih Bukhari.
Dia pegang tak bergerak. Lepas tu Fir'aun ini ataupun Raja Jabbar ini, dia mohon kepada Sarah, doa kepada Allah, bebaskan aku. Maka Sarah pun doa dan bebas dia. Kemudian Fir'aun ini dia ulang sekali lagi, dia buat jahat tu sekali lagi. Pun perkara yang sama, dia minta kepada Sarah supaya Sarah doakan dia dan dia dilepaskan lagi. Dan sampai ketiga kali. Kali ketiga dia buat macam tu. Kemudian dia kata dekat orang yang bawa Sarah tu ke hadapan tu, dia kata, hampa bawa siapa ni? Kamu bawa siapa ke depan aku ni? Aku tidak kenal dia melainkan syaitan. Fir'aun tu kata ni syaitan. Dia kata ni syaitan. Maka pada ketika itu syaitan di situ bukannya maksud setan yang kita duk kenal tu. Maksudnya membawa keburukan pada dia. Membawa keburukan pada dia. Maka kenallah Fir'aun pada ketika itu bahawa Sarah ini adalah seorang yang baik. Lalu dia dalam cerita tu sampai takat tu, kita pun sampai takat tu lah, kita tak panjang-panjang sangat cerita dia. Kemudian Fir'aun ini dia hadiahkan, bila dia bebaskan Sarah, dia hadiahkan Ibrahim dengan Hajar. Dia bebaskan Ibrahim dengan Hajar. Kemudian tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, lepas habis daripada isu tersebut, mereka pun balik ke Palestin. Bila sampai saja dekat Palestin, Hajar melahirkan anak. Hajar yang dihadiahkan oleh Fir'aun tadi ataupun Raja Jabbar yang tadi, melahirkan anak yang kita katakan namanya Ismail. Kemudian Sarah ni yang tak dapat anak lagi ni, dia rasa macam tak berapa selesa. Dia cemburu. Dia rasa cemburu. Maka cemburu dia itu, satu kisah ataupun dalam Rahim Makhtum ni disebut menyebabkan Siti Hajar keluar. Ada seorang bertanya, disebutkan di dalam kisah bahawa Sarah telah merasa cemburu kepada Hajar selepas kelahiran Ismail. Persoalannya, mengapa Sarah, seorang wanita mulia ini, mempunyai sifat cemburu? Dia seorang yang mulia, doa dia dimakbulkan oleh Allah SWT. Tetapi kenapa dia mempunyai sifat cemburu begitu? Adakah kesan daripada kecemburuan ini? Maka Sarah telah meminta Ibrahim menghalau Hajar. Maka kita nak jawab isu tersebut walaupun dia tidak ada. Tak apa. Nanti kita tengok lain. Tak nampak. Tak apa. Nanti kita tengok lagi. Tak apa. Kemudian apa sebab cemburu ini dibolehkan ataupun tidak? Jawapan, cemburu merupakan perasaan yang tidak lekang daripada jiwa wanita ataupun jiwa manusia, khususnya wanita. Ia adalah sesuatu yang kita tak boleh kawal, dan setiap orang, khususnya wanita, dia ada sifat cemburu yang kuat. Apatah lagi cemburu terhadap madu dia. Kan? Wanita yang belum berkahwin dua, bukan berkahwin dia, wanita boleh kahwin dua. Lelaki yang belum berkahwin dua, maksudnya wanita tu belum ada madu. Dia tak ada madu lagi pun dia dah cemburu dah. Kan? Apatah lagi dia sudah ada madu. Bila dia ada madu, maka seterah dia cemburu. Kan? Tetapi ia adalah isu dalaman hati yang syarak tidak menghukum. Syarak tidak buat hukuman dalam perkara hati, melainkan kalau dia telah melakukan satu tindakan yang melampaui batas, yang melampau. Apakah maksud melampau? Melampau maksudnya dia menzalimi orang lain ataupun dia melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam At-Tabari dan ulama-ulama yang lain menyatakan sikap cemburu merupakan sesuatu yang diberikan toleransi bagi wanita yang tidak ada dosa dan sisaan atas mereka kerananya. Ini yang kita sebut tadi tu. Cemburu wanita kepada madu. Sebab ini isu Sarah, dia masih lagi dalam sirah Nabi kita ni. Bila dia cemburu kepada madu dia pergi duk habak dekat orang. Dia duk kata aib, cerita aib. Yang nombor dua ni. Nombor dua ni kalau bangun rambut dia putih mengkepang. Ataupun dia cerita dekat laki dia, dia ni waktu abang pergi kerja okey, waktu abang tak pergi kerja, dia tak buat apa kerja rumah, saya seorang je buat. Dia kata macam tu. Okay.
Bila dia kata macam tu, dia telah membuat sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ini cemburu yang tidak boleh. Ini cemburu yang tidak boleh. Tetapi sekadar dia melahirkan kesan cemburu itu, kan? Melahirkan kesan cemburu, sehingga kan Aisyah pernah rasa cemburu kepada isteri Rasulullah. Dia ambil balang jatuh, dia pecahkan balang. Tapi itu masih cemburu yang tidak melampaui batas. Dia tidak menzalimi orang lain lagi. Tapi kalau menzalimi orang lain, tidak boleh. Itu kena jelas. Sebab satu hadis Nabi SAW disebut, inna minal ghirah ma yuhibbullah wa minha ma yabghadullah. Cemburu ini ada yang disukai oleh Allah dan ada yang tidak disukai oleh Allah, ataupun Allah Ta'ala tak suka, Allah Ta'ala benci. Ada cemburu yang Allah Ta'ala suka. Contoh cemburu yang Allah Ta'ala suka adalah kita cemburu yang kita kata, istilah kita lebih cepat adalah kita gerah. Yang cemburu ni gerah lah kan. Cemburu apabila orang buat maksiat kepada Allah. Mereka mendahulukan orang lain berbanding Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita cemburu juga, cemburu yang dibolehkan juga. Kita tengok orang pergi salat kat masjid berjemaah, kita rasa cemburu. Ini cemburu yang dibolehkan di dalam Islam. Tetapi cemburu yang tidak boleh adalah cemburu yang menzalimkan orang lain, menzalimi orang lain. Itu tidak boleh. Jadi kita jelas bahawa cemburu ini ada yang boleh dan ada yang boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Apa yang terjadi antara Sarah dan Hajar adalah termasuk daripada isu tersebut. Sarah meminta untuk dijauhkan daripada madunya atas cemburu yang masih dibenarkan oleh Islam. Yang masih dibenarkan oleh Islam. Namun sebahagian ahli ilmu menyatakan bahawa Ibrahim membawa Hajar dan Ismail keluar daripada bumi Palestin bukan disebabkan permintaan Sarah. Sebahagian pendapat kata disebabkan Sarah tak berapa suka, disebabkan Sarah tak berapa nak berkenan, disebabkan Sarah menunjukkan rasa tak berapa sedap tu dekat Nabi Ibrahim, maka dihalau ataupun yang kata apa, didesak Nabi Ibrahim untuk bawa Hajar dan juga anaknya Ismail keluar. Walaupun anak dia waktu ketika itu Nabi Ismail masih lagi bayi yang menyusukan, yang masih menyusu ibu ni, minum susu ibu ni. Itu satu pendapat. Satu pendapat lain dia kata bukan disebabkan Sarah. Satu pendapat lain disebabkan Allah Ta'ala suruh. Disebabkan Allah Ta'ala suruh. Apa bukti dia? Dan ini pendapat yang saya suka mengatakan bahawa ia adalah lebih dekat dalam memahami isu ini. Bukti dia ucapan Sarah bila Sarah kena tinggal dekat bumi yang tidak ada tumbuhan, yang tidak ada orang, tidak ada hidupan. Apa yang Sarah kata? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhhab? Hang nak pergi mana? Dia tinggal kat kami kat sini. Hang nak pergi mana? Kamu nak pergi mana? Kamu nak pergi ke mana? Tak faham bahasa polis, angkat tangan. Tak kena beritahu, saya ni susah. Apa ustaz tu cakap? Tak faham apa. Watat'rukuna bihadzal wadi, dan kamu tinggalkan kami di wadi ini, di tanah gersang ini, di tanah kontang ini. Allazi laysa fihi insun wala syai'un, yang tidak ada manusia dan tidak ada apa-apa. Hang nak pergi mana? Hang tinggal kami kat sini, tempat yang tak ada apa. Faqalat lahu dzalika mirara, berulang-ulang kali Hajar kata kepada Nabi Ibrahim, wa ja'ala la yaltafitu ilaiha, tetapi Nabi Ibrahim tak berpaling pun, dia terus pergi, dia tidak berpaling. Kemudian Hajar tanya kalilah, dia tanya, Allahul ladzi amaraka bihadza. Allah, bila kita sebut Allah, kalau panjang alif tu maksudnya adalah
Allah. Kalau kita Allah, maksudnya adalah Allah. Allah ni maksudnya adakah Allah? Bagaimana? Allahu Akbar. Adakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar tak apa. Allahu Akbar maksudnya adakah Allah Maha Besar? Yang ni dia kata Allahul ladzi amaraka bihada. Adakah Allah yang menyuruh engkau buat macam ni? Adakah Allah yang suruh? Maka dia sebut, Nabi Ibrahim jawab, nah, betul lah, memang Allah suruh aku buat macam ni. Kemudian apa Hajar sebut, apa yang Mak kepada Nabi Ismail sebut, apa yang Mak kepada orang Arab ini sebut. Dia kata idzan la yudayyi'una. Kalau macam tu Allah tak akan sia-siakan kami, Allah tak akan tinggalkan kami, Allah tak akan biarkan kami. Maka Hajar yakin kepada Allah, sekalipun suami yang menjadi tempat pergantungannya itu sudah mahu pergi, meninggalkan dia dan anak yang masih sedang menyusu di tempat yang tidak ada keperluan, melainkan beberapa makanan ataupun bekalan yang dibekalkan oleh Nabi Ibrahim AS. Nanti kita akan sambung cerita berkaitan tentang Nabi Ibrahim AS dan juga Hajar ini. Tapi kita nak sebut bahawa hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari juga. Hadis ini menguatkan bahawa Hajar dan Nabi Ismail keluar daripada rumah ataupun keluar daripada tempat Sarah tadi bukan disebabkan Sarah menolak dia, bukan disebabkan Sarah halau dia, tetapi disebabkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka pelbagai ibadah muncul dan kita hari ini mendapat sinar-sinar agama Islam. Kemudian ada hadis itu sikit dia sebut dalam hadis yang lain pula, riwayat Bukhari juga. Bukhari ni dia banyak hadis-hadis yang cerita, maksudnya yang Nabi cerita kepada umat Islam, dan ia yang sahih. Saya ada menulis satu buku bertajuk Lateral Al-Bukhari, diterbitkan oleh pihak Masjid Sdn Bhd. Di dalam itu kita kumpulkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang cerita yang diceritakan oleh Rasulullah yang berada di dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain, Ibnu Abbas menyebutkan, lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi ma kan kharaja bi Ismail wa ummi Ismail wa ma'ahum shannatun fiha ma. Kemudian ila akhir hadis dia sebut lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi ma kan. Maksudnya ketika terjadi sesuatu masalah antara Ibrahim dan keluarganya, Ibrahim membawa Ismail dan ibunya keluar dari rumah berserta mereka ada orang kata apa, ada gharibah, maksudnya satu tempat makan. Kita tengok kan buat air tu daripada bekas kulit tu kan, gharibah yang di dalam terdapat air. Yang dimaksudkan dengan keluarga pada hadis itu adalah Sarah, dan yang dimaksudkan dengan masa adalah kecemburuan Sarah terhadap Hajar. Itu berkaitan tentang kecemburuan Sarah kepada Hajar. Maka kita jelas kat sini kita ada dua pendapat. Di dalam sirah ada dua pendapat. Satu pendapat kata disebabkan kecemburuan. Dan kecemburuan ini salah ke tidak? Tidak salah. Dia tidak salah. Dia bukan halau. Dia bukan halau, tetapi dia minta, dia mohon. Dan dia tidak ada isu cerai. Dia tak minta cerai tu. Ada dalam satu soalan lain orang tanya berkaitan tentang adakah Ibrahim ceraikan Hajar. Tidak ada isu cerai. Tidak ada isu cerai. Maka dia keluar dengan elok. Itu yang pertama. Yang kedua, ia adalah arahan Allah, dan inilah pendapat yang kita rasakan ia adalah lebih kuat. Maka kita teruskan di situ. Ibrahim pun membawa mereka berdua ke Hijaz, lalu meninggalkan mereka di sebuah lembah yang kering kontang dan tiada tumbuh-tumbuhan berdekatan dengannya. Dia ada banyak lagi, dia panjang di cerita ni, tuan-tuan boleh baca, tetapi saya suka untuk ambil daripada Sahih Bukhari juga, asal daripada sumber ni. Tuan-tuan kalau nak tulis dekat situ kan, dekat kemudian Ibrahim tu, tuan-tuan boleh tulis dekat situ hadis 3365.
Kita nak buka Bukhari, kita buka Sahih Bukhari, kita buka hadis 3365. Maka kita akan dapat satu cerita yang lebih banyak daripada apa yang diceritakan oleh Syekh Safiur Rahman. Tujuan Syekh Safiur Rahman adalah untuk nak bagi ringkas dan bagi fokus, mudah untuk kita faham. Sedangkan hadis dia menceritakan kepada kita secara umumnya. Kadang-kadang kita dapat banyak manfaat daripada hadis, satu hadis sahaja. Kadang-kadang kita perlukan beberapa hadis untuk memahami sesuatu perkara. Tetapi dalam isu ini kita boleh faham dalam satu hadis sahaja. Dan ada 2-3 hadis yang lain tetapi dia lebih kurang saja. Hadis ini panjang tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Hadis tersebut menyebutkan wanita pertama yang menggunakan ikat tali pinggang. Kan, ikat pinggang, bukan ikat tali pinggang, ikat pinggang. Adalah ibu Nabi Ismail, iaitu Siti Hajar. Dia menggunakannya untuk menghilangkan jejak dari Sarah. Kemudian Ibrahim AS membawanya berserta anaknya Ismail yang saat itu ibunya masih menyusuinya. Maksudnya Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail dan juga Hajar dalam keadaan Nabi Ismail masih menyusu lagi. Hingga Ibrahim AS menjumpai tempat yang disuruh oleh Allah atau wahyu di Baitullah, dekat Baitullah. Tuan-tuan, dalam hadis sudah sebut Baitullah dan dia sebut di Masjidil Haram, sedangkan pada ketika itu belum ada Masjidil Haram. Jadi macam mana wujudnya Masjidil Haram ini? Kan? Sebab dalam isu yang lain menyebutkan Masjidil Haram ini bukan perkara baru, bukan baru mula pada zaman Nabi Ibrahim, sudah berada pada zaman-zaman yang lain. Maka disebutkan oleh para ulama, Masjidil Haram itu dia telah ada pada zaman Nabi Adam. Kemudian pada dipanggil apa tu, boh ni apa dia, banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maka lokasi itu tidak diketahui. Maka Allah Ta'ala mahu nak bagi tahu tempat semula, nak bagi tahu tempatnya semula. Maka diperintahkan Masjidil Haram itu di tempat yang Bakkah, yang sehingga sekarang ni kita tengok. Waktu itu Mekah tidak ada seorang pun yang tinggal di sana dan tidak ada pula air. Air tak ada langsung. Air tak ada langsung, orang pun tak ada. Orang tak ada, air tak ada. Nak buat apa? Kita pergi tempat air tak ada, orang tak ada. Kita tension, kita duduk satu tempat yang kosong. Apatah lagi keadaan Nabi Ismail dan juga ibunya Hajar. Ibrahim menempatkan keduanya di sana dan meninggalkan karung berisi kurma. Satu bekas ada kurma dan juga ada satu bekas kantung berisi air. Kemudian Ibrahim pergi meninggalkan kedua-duanya. Maka ibu Ismail mengikuti, dia ligat, dikejar Nabi Ibrahim. Dia tanya macam tadi, isu tadi, wahai Ibrahim, kemana kamu nak pergi? Apakah kamu sanggup meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia pun dan tidak ada apa-apa pun di sini? Atau boleh sebut biwadin ghaira zar'in, biwadin ghaira zar'in, di satu wadi, di satu tempat padang pasir, biwadin ghaira zar'in, yang tidak ada pokok, tidak ada tumbuhan. Ibu Ismail terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali hingga akhirnya Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Akhirnya Ibu Ismail bertanya, adakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini? Ibrahim menjawab, ya. Ibu Ismail berkata, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, mensia-siakan ataupun meninggalkan kami. Teguh keinginan ataupun kekuatan iman Hajar alaihissalam. Kemudian Ibu Ismail kembali ke tempat yang dia diletakkan tadi, dan Ibrahim meneruskan perjalanannya hingga sampai kepada sebuah bukit.
Dan pada ketika itu tidak mungkin orang melihatnya lagi. Tempat maksudnya jauh. Dia teruskan perjalanan jauh. Dia tak nampak bini dia dah. Dia tak nampak orang yang depan, dia tak nampak dah orang yang ke belakang. Ibrahim menghadap Kaabah lalu berdoa untuk mereka dengan beberapa doa, dengan mengangkat kedua belah tangannya. Kemudian dia membacakan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-37. Lalu dia baca surah Ibrahim ayat yang ke-37. Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghaira dhi dhar'in 'inda baitikal muharram. Dia sebut, dia kata, dia doa kepada Allah Subhanahu taala, sesungguhnya ya Allah, aku telah menempatkan sebahagian daripada keturunanku, anak pinakku, di lembah yang tidak ada tanaman apa-apa pun di sisinya. Kemudian diteruskan doa sehingga dia sampai kepada ayat yang terakhir dalam ayat yang 37. Kemudian Ibu Ismail teruskan menyusu anaknya dan minum dari air yang telah disediakan oleh Nabi Ibrahim, sehinggalah air dan makanan buah tamar tadi habis. Tidak ada lagi bekalan. Syekh Safiur Rahman sebutkan di dalam kitabnya, dalam kitab yang kita baca ini, dia sebut, dia kata tidak sampai beberapa hari sahaja maka makanan yang dibekalkan itu sudah habis. Dan anaknya pada ketika itu menjadi haus. Hajar juga menjadi haus. Lalu dia memandang kepada Ismail yang masih bayi itu dan sedang meronta-ronta. Kemudian perawi menyebutkan bahawa Ismail berguling-guling di atas tanah sebab dia lapar sangat-sangat. Anak ni bila dia lapar, dia meragam, kan? Meragam. Lapar pun dia meragam, berak pun dia meragam, panas sikit pun dia meragam. Kemudian Hajar ni dia risau, dia pun pergi meninggalkan Ismail dan tak mampu pun, dia tak mampu nak tengok anak dia dalam keadaan macam tu. Dia pergi cari sumber mata air. Maka dia mendatangi Bukit Safa. Lalu dia pergi ke Bukit Safa sebab dia rasa bukit tu yang paling dekat, dan dia nampak macam ada orang dekat situ. Nampak bayang-bayang macam ada orang. Dulu saya ingat cerita ni dia mohon, cerita ni tak betul. Rupanya bila kita semak balik ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Dia berdiri di sana lalu menghadap ke arah lembah. Dia pergi ke Bukit Safa. Sampai ke Bukit Safa tak ada apa. Dia berdiri dekat Bukit Safa. Dia pergi tengok anak dia dekat bawah. Tapi dia nampak macam ada orang kat bawah pula sana. Tapi tak ada orang pula kat sana. Problem. Maka dia turun dari Bukit Safa, dan ketika sampai dia di tempat dia tadi tu, di lembah dia menyisingkan ujung pakaian dia. Dia tarik baju dia, lalu berusaha keras untuk berjuang hingga ketika dia dapat melewati ataupun dia dapat melalui satu lembah dan sampai pula ke Bukit Marwah. Lalu dia berdiri di sana sambil melihat apakah ada di sana. Namun tidak ada apa-apa pun di sana, orang ataupun makanan. Kemudian dia berulang-alik di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan bahawa Nabi SAW sabda, itulah sa'i yang mesti dilakukan oleh manusia yang berhaji antara kedua bukit itu. Perbuatan Siti Hajar ini, perbuatan Hajar ini menjadi syariat. Menjadi syariat. Jadinya kesungguhan yang Allah Ta'ala lihat. Ketika berada di puncak Marwah, dia mendengar ada suara. Dia masih isu yang agak gempak. Waktu duduk kat Marwah tu, dia dengar satu suara. Bila dengar satu suara tu, dia kata diam. Bukan dia suara-suara tu diam. Dia kata kat diri dia diam. Dia kata kat diri dia diam. Kemudian dia dengar lagi suara yang sama. Dia dengar lagi suara yang sama. Maka dia pun berkata, engkau telah memperdengarkan suaramu jika engkau bermaksud meminta pertolongan. Dia kata,
Kalau betul ni syurah manusia, keluarlah. Kan, keluarlah. Kalau nak minta tolong apa, bagi tunjuk muka. Rupa-rupanya itu adalah suara malaikat. Malaikat apa yang buat kerja ni? Yang berurusan dengan manusia ni malaikat apa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Tetapi dalam hadis dia tak sebut nama malaikat tu. Maka kita lebih mudah untuk kita mengatakan bahawa ia adalah malaikat. Nama itu nombor 2. Kita tidak perlukan tu. Yang kita ada akidah kita, malaikat. Malaikat datang. Dia duduk dekat tempat Zam-Zam itu, tempat air Zam-Zam itu. Kemudian malaikat itu mengais air dengan tumitnya. Ataupun di dalam riwayat yang lain menyebutkan malaikat itu mengais dengan sayapnya hingga keluar air di situ. Hingga keluar air di situ. Ini perkara ajaib yang tidak ada pada kita. Jangan duk ingat lagi, aku nampak macam malaikat ada sayap ni duduk keh-keh ayat ni sebab tu keluar ayat dekat mustaqim. Wah, tak ada. Tidak ada. Tetapi yang ni berlaku pada Ibnu Hajar. Kemudian ayat keluar daripada situ. Ayat keluar dari tempat Zam-Zam itu. Ibu Ismail mula membuat tampungan air. Dia orang kata apa? Kita panggil apa buat macam ni? Cekuk. Kan? Tahulah ayat apa, tuan-tuan merasa kena dengan ayat tu macam itulah. Dia cekuk ayat, dia buh dalam bekas tadi. Walaupun ayat tu terus mengalir. Ayat terus mengalir. Kita nampak bahawa di sini Allah nak ajar kita. Allah nak bagi tahu dekat kita bahawa kita kena ada usaha. Walaupun benda tu depan kita, kesenangan sudah nampak depan kita, bukan kita syok, kita duduk rasa gembira begitu saja. Tetapi kita kena terus ambil manfaat apa yang ada untuk menghadapi hari kemudian. Maka dia ambil, dia cedok air, walaupun ayat tu terus menerus keluar. Kemudian dia masukkan air ke dalam bekas dia. Ibnu Abbas menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati Ummu Ismail, iaitu Siti Hajar, kerana kalau dia membiarkan air Zam-Zam, ataupun sabda yang lain, kalau dia tidak segera menampung air, tentulah air Zam-Zam itu akan menjadi air yang mengalir sahaja. Itu maksudnya dia jaga ayam tu kat situ. Dia jaga ayam di situ. Akhirnya dia dapat minum air, dan dia dapat juga bagi ayam dekat anak dia. Dia minum, dia menyusu anak dia. Itu cara dia lah, bukan dia bagi anak dia minum terus, tapi dia minum, kemudian dia susukan anak dia. Sebab anak dia pada ketika itu cuma minum susu ibu. Maksudnya kita tahu tempoh dia kan, tuan-tuan. Budak ni kalau minum susu ibu ni umur dia berapa? Mungkin bawah daripada 6 bulan. Ya. Kalau atas 6 bulan ataupun 6 bulan dia dah tak boleh dah minum susu dah. Dia nak kena makan makanan lain saja. Maka tuan-tuan, ada kenyataan menyebutkan bahawa dalam Islam menyusu anak, semata-mata menyusu anak 2 tahun. Itu kenyataan tu tak berapa tepat, tuan-tuan. Maksud dalam Islam adalah menyusu anak maksimalnya adalah 2 tahun. Itu kebiasaan dan bukan semata-mata susu sahaja. Ada sebahagian anak dia boleh menyusu ibu, dia perlukan susu ibu, dalam masa yang sama dia juga perlukan makanan yang lain. Sebab tu dalam hukum fiqh dia ada menyebutkan tentang isu berkenaan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, saya nak berhenti sampai takat ni. Kita dah berhenti ni, sekejap orang dengar kata ada makan tak, tuan-tuan. Saya ada dengar kat Facebook pun. Tuan-tuan hati-hati lepas ni ada makan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kita berhenti takat ni dulu. Kemudian kita sambung nanti. Dan takat ini juga dia berhenti ketika menyebutkan, Syekh Sofie Rahman sebutkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Dia Rahiqul Makhtum. Dia sebut kisah ini tentangnya sangat terkenal. Saya nak masukkan. Tuan-tuan, saya nak bagi satu kaedah yang digunakan oleh Syekh Sofie Rahman, iaitu Syekh Sofie Rahman dia nak keluarkan satu kenyataan. Yang ni semua di dalam kitab ni. Dalam kitab ni. Yang kitab yang sebelum ni itu cerita lain. Tetapi yang dalam kitab ni
dia nak keluarkan satu kenyataan, dia mesti ambil kenyataan itu daripada hadis ataupun sumber yang dia rasa sangat kuat, baru dia letakkan pada kandungan dan di bahagian atas. Di bahagian atas. Kalau dia kurang yakin, dia letakkan di bahagian bawah. Ataupun dia rasa macam contoh bulan sebahagian buku yang lama dia sebut Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal, kan? 12 Rabiul Awal, ataupun Nabi meninggal pada bila? Dia sebut mula-mula ke atas tu 12 Rabiul Awal, tetapi dia kuatkan pandangan dia pada 9 hari bulan. Jadinya kadang-kadang ada terjemahan dia sebut 9, kadang-kadang dia sebut 12. Sepatutnya dia letakkan bahasa orang kata apa, maklumat Syekh Sofi Rahman di atas dan nota kaki mesti letakkan di bawah. Itu style dia. Tuan-tuan, kita berhenti setakat itu saja. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita, Allah Ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapat hari ini, pengajaran daripada sirah yang kita dapat hari ini, kita dapat meresap dalam jiwa kita, menambahkan nilai iman kita, mengukuhkan akidah kita, mensahihkan kefahaman kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan anak kita anak yang soleh, Allah jadikan masyarakat kita masyarakat yang soleh, Allah Ta'ala jadikan keluarga kita keluarga yang soleh, Allah Ta'ala jadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang membawa kepada akhirat. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.